Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah semua yang hadir pagi ni. Jadi pagi ni kita masuk subtopik ataupun standard kandungan 2.2 di bawah bidang pembelajaran 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Standard kandungan 2.2 ni tajuknya ialah keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, dalam sifat benda hidup ni, masa tingkatan 1 awak belajar, bila ada organisma ni adalah benda yang hidup lah. Jadi antara salah satu sifat benda hidup, dia mesti makan. Dia mesti perlukan makanan, mesti perlukan nutrien untuk bertumbuh, untuk membiak, okay? Jadi selain kita manusia, topik sebelum ni kita dah tengok tentang kalori, okay? Pengambilan kalori kita makan dari segi tubuh badan manusia. Sekarang kita nak tengok dari segi keperluan oleh tumbuhan pula. Okay, jadi untuk nutrien oleh tumbuhan, dia ada 2 kumpulan utama keperluan nutrien ya. Selain manusia, kita tahu haiwan dan tumbuhan juga memerlukan nutrien tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan juga pembiakan. Okay? Jadi dia dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu yang pertama ialah makronutrien dan yang kedua ialah mikronutrien. Makro ni, siapa pernah pergi pasaraya makro? Kat Terengganu tak ada? Dekat KL ada. Siapa pernah pergi makro? Tak pernah pergi. Tak pernah? Tak pernah. Makro ni dia maksudnya besar. Besar. Banyak. Okay? Kalau pasaraya makro tu saiz dia mungkin 2 kali ganda daripada Giant Kuala Terengganu tu. Okay? Besar lagi. Dia nak menggambarkan saiz lah. Kalau micro, terbalik lah. Dia vice versa, 2 ni. Kalau micro maksudnya kecil sikit. Kalau makro, banyak. So, apa dia nutrien makro dengan nutrien mikro ni? Maksudnya makro ni hak yang tumbuhan perlukan banyak. Kuantiti yang banyak dia perlu. Okay, mikro pula dia perlukan dalam kuantiti yang sikit-sikit je. Okay, sikit tu cukup dah untuk kesuburan pokok tu. Okay, tapi kalau makro, kalau ada sikit-sikit dah padang. Okay, apa kumpulan makro tu? Jadi yang ni, awak kena ingat lah. Nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan juga hidrogen. Okay, di antara 9 unsur makronutrien ni ada KNOP. Ada 4 yang paling wajib ada, iaitu kalium, nitrogen, oksigen, fosforus. Kita panggil dia NOP, KNOP. Okay, kalau ada 4 ni biasanya tumbuhan tu insya-Allah akan subur lah. Yang lain-lain tu dia perlu juga makro, tapi biasanya kalau dalam soalan dia akan tanya pasal 4 ni, KNOP, larutan NOP dia panggil. Okay? Larutan yang memberikan nutrien kepada tumbuhan tu lah. Okey, mikro dia perlukan sikit-sikit saja. Contohnya boron, molybdenum, ferrum, mangan, koprum, zinc. Okey. Nanti cikgu akan bagi dalam grup cara nak ingat dengan mudah. Okey, mentera macam ke yang awak hafal pelangi tu lah. Kalau pelangi Michael Jackson kena halau balik India Utara kan. Okey, kalau untuk mikronutrien ada juga, tapi untuk makro tak ada lagi setakat ni, awak boleh reka lah. Okey, nanti cikgu bagi dalam grup, dalam Telegram. Okey, apa itu makronutrien? Okey, makronutrien ni dia adalah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak macam cikgu bagi tahu tadilah. Okey. Apa tujuan dia? Apa keperluan nutrien tu? Apa fungsi dia? Okey, kegunaan dia ialah untuk mensintesis. Sintesis ni maksudnya dia jana, dia buat, dia cipta, dia create, dia hasilkan. Okey? Mensintesis protein, dia buat protein, dia buat klorofil, dia buat enzim, dia buat asid nukleik yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, kemudian dia membantu pertumbuhan dahan dan juga daun. Dahan ni maksudnya ranting-ranting dia nak bercambah tu, okey. Batang dia nak hasilkan daun yang subur. Kemudian dia meningkatkan pengeluaran buah dan juga biji benih. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang tanam pokok tapi tak buah. Tanam pokok tapi tak berbuah. Tanam pokok tapi tak berapa subur. Okay, kenapa? Sebab antara puncanya ialah makronutrien dan mikronutrien ni tak cukup lah. Sebab tu kita perlu bacakan dia. Okay, kita tengok yang pertama fosforus. Okay, dalam buku teks, kalau tengok dalam buku teks, dalam modul pun ada, tapi cikgu nak rujuk buku teks dulu ni. Kalau dalam buku teks, muka surat 59 tu dibagi satu-satu dah kesan kekurangan dan apa akan jadi kepada pokok tu kalau pokok tu tak cukup unsur yang sepatutnya ada ni.
Okay, untuk fosforus ni masuk dalam part utama yang cikgu cover tadi, KNOP. Kena ingat KNOP. Kenapa P? P tu dalam bahasa Inggeris, fosforus. Ni P, fosforus. Walaupun sebenarnya ejaan dalam bahasa Melayu ialah F. Okay, tapi untuk ingat KNOP dan nama larutan pun memang KNOP. Fosforus tugas dia ialah untuk menghasilkan ataupun mensintesiskan protein dan asid nukleik. Okay? Kemudian dia menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Jadi kalau pokok awak tanam tak bunga, tak buah, awak tahu dah dia kekurangan fosforus. Okay? Dan kalium pula. Okay, kalium nama lain dia potasium. Potasium ni nama lama dia. Okay? Kalium dengan potasium benda yang sama dalam jadual berkala. Dia ada unsur ni, kalium. Apa fungsi dia? Juga untuk mensintesiskan protein. Protein ni penting dalam tumbuhan sebab protein ni dia membina sel baru kan. Jadi kalau tak ada sel baru, kalau tak ada protein tak boleh bina sel baru. Tak ada sel baru tak boleh membesar lah sebab sel baru tu penting untuk peningkatan growth dia. Okay, kalau manusia pun kalau tak ada sel baru, tangan kita ni kalau macam tengok saiz baby. Baby kecil, jari dia kecil. Macam mana dia boleh makin besar, makin besar, makin besar? Okay, kerana adanya pertumbuhan sel-sel baru. Okay, sel-sel kulit mati pun diganti dengan sel-sel baru. Jadi untuk tumbuhan, dia punya proses penghasilan protein dia dipengaruhi oleh faktor tadilah ada mesti ada fosforus, mesti ada kalium. Okey, kemudian dia juga menggalakkan pembahagian sel tumbuhan sebab protein tu secara tak langsung dia menghasilkan sel-sel baru. Okey, kemudian dia memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Jadi pokok yang nampak tak subur, cepat mati kerana jangkitan penyakit, maksudnya dia kurang kalium lah. Okey, kemudian magnesium. Okay, magnesium tak ada dalam part tadi tu, KNOP tak ada magnesium, tapi magnesium masuk dalam makronutrien. Okay, jadi magnesium ni apa fungsi dia? Dia penting untuk komponen penting dalam klorofil. Okay, jadi kalau tak ada magnesium, klorofil tu tak dapat berfungsi dengan baik lah. Kita tahu fungsi klorofil ialah untuk menyerap tenaga matahari semasa proses fotosintesis. Okay. Kemudian kalsium. Okey, kalsium dia mensintesiskan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Okey, dan kalsium dalam jadual berkala dia salah satu daripada unsur logam lah, kalsium ni. Okey. Tujuan dia tadi, kegunaan dia untuk mensintesis gentian gelendung semasa pembahagian sel. Okey, gentian gelendung ni kita tahu kromatik tu tengah dekat apa ni, masa 3 4 kita belajar pasal dalam apa ni, mitosis tu Cikgu Syahidah ajar dah kan? Dalam mitosis kat tengah tu dia ada kromatik masa mitosis tu, tajuk tajuk mitosis tu. Okey, so bab 5. Gelendung ni dia ada dalam kromatik tu dan dia penting untuk identiti pokok tu. Macam kalau kita dalam DNA kita ada gelendung tu lah. Okay. Ada orang baru masuk pula ke tu? Bunyi tek-tek ni. Ada. Okay. Kemudian dia juga membantu pertumbuhan meristem hujung pucuk dan juga akar. Okay, meristem ni pertumbuhan sel baru dekat ujung lah. Dekat pertumbuhan dia berlaku dekat 2 bahagian je. Hujung pucuk dengan akar. Okay, kalau kita tengok pucuk baru naik. Jadi pokok tu makin tinggi. Okay, dengan adanya pucuk dan juga akar. Akar tu penting sebab kalau akar tu tak ada pertumbuhan meristem dia, dia tak dapat serap lebih banyak air lah. Kalau kita perasan pokok kecil macam cambah, kalau kita tengok akar dia sikit je. Tapi bila pokok tu makin besar, dia dah jadi pokok kacang, akar dia makin banyak berselirak. Okay? Itu penting untuk pertumbuhan akar dan juga pucuk yang baik, kalsium tadi. Okay, next. Sulfur. Okay, sulfur mensintesis protein dan juga klorofil juga. Okay, kemudian dia membantu perkembangan buah. Jadi kalau pokok ada buah, kita kena tambah baja yang ada sulfur. Dan juga menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okay? Pembahagian sel penting untuk pembesaran pokok. Okay, kemudian oksigen. Of course lah, semua benda hidup perlukan oksigen. Antara makro yang termasuk dalam part yang penting tadi, KNOP. Okay? Jadi dia oksigen ni terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Jadi kalau tak ada oksigen, pokok confirm mati. Okay? Walaupun kita kata pokok ni sebenarnya membebaskan oksigen.
Kadang-kadang kita confuse, dah tingkatan 5 pun masih lagi confuse. Pokok menghasilkan oksigen. Sebab apa pula pokok perlukan oksigen? Okey, sebenarnya ada 2 proses di situ yang kita selalu keliru. Okey. Pertama sekali awak kena tahu semua benda hidup berrespirasi. Bila berrespirasi, respirasi ni dia mesti ambil oksigen, dia keluarkan karbon dioksida. Itu proses respirasi. Tapi berbeza dengan proses fotosintesis. Fotosintesis dia ambil karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Itu proses fotosintesis. Jadi tumbuhan dia buat respirasi. Dia juga buat fotosintesis kalau dia adalah sejenis tumbuhan hijau. Jadi 2 proses tu berlaku serentak sepanjang masa. Cuma fotosintesis hanya berlaku pada waktu siang, waktu yang ada cahaya matahari. Dan satu lagi biasanya pelajar pening, kamu pening ni biasanya dengan satu lagi proses iaitu transpirasi. Dia ada 3. Respirasi, transpirasi, fotosintesis. Fotosintesis tahu dah menjana proses untuk buat makanan dalam tumbuhan hijau dan menghasilkan oksigen. Dia guna karbon dioksida. Okey. Transpirasi proses di mana pokok ni dia sedut air daripada akar dan dia keluarkan balik air melalui liang stoma pada daun. Dia ada masa tingkatan 1 ingat lagi tak pada bahagian bawah daun tu ada apa? Ingat liang stoma tu. Stomata tu. Stomata yang berfungsi dia macam biji kacang tu kan. Dia duduk 2 sepasang gini. Dia duduk 2 sepasang, lepas tu bila berlaku cahaya matahari terlampau panas, dia akan cuba untuk adjust kedudukan gut cell dia tu, akan kontrol. Dia akan tutup ataupun dia buka ikut keperluan. Okay? Kalau dia buka banyak sangat, air banyak keluar. Jadi pokok tu akan jadi kecup, akan jadi lembek, layu. Jadi dia akan kontrol situlah. Dia akan tutup buka berdasarkan keperluan pembebasan air tu. Okay? Air perlu dikeluarkan sebab proses transpirasi dia perlu sedut melalui akar dan dia perlu keluarkan balik melalui uap air dalam bentuk uap air melalui stomata. Okay, jadi ada 3 tadi Cikgu Kabul. Respirasi, transpirasi, fotosintesis. Jangan tertukar. Jadi oksigen diperlukan semasa respirasi sel. Okay? Dan dia dibebaskan semasa proses fotosintesis. Jadi nak buat fotosintesis kena ada respirasi sel dulu. Kalau tak pokok tu tak ada tenaga, tak ada keupayaan untuk buat proses fotosintesis. Okey? Jelas tak sini? Ke bolong? Okey. Next. Karbon dan hidrogen. Masih lagi makronutrien. Karbon untuk membina gula ataupun kanji semasa fotosintesis. Jadi proses fotosintesis tu sebenarnya disokong oleh kehadiran unsur-unsur makronutrien ni. Jadi kalau tak cukup unsur ni, proses fotosintesis pun tak boleh buat dengan baik lah. Macam badan kita lah. Okay? Badan kita bincang tentang gizi seimbang baru ni. Kalau tak cukup 7 kelas makanan tu, kita akan ada masalah badan kita. Sama juga dengan tumbuhan. Okay? Cuma bezanya tumbuhan dia tak perlukan 7 kelas macam kita tu. Okay? Dia ada makro dan juga mikro. Okay, next. Karbon dan hidrogen tadi, cikgu sambung membina kanji tadi dah. Lepas tu membina selulosa. Selulosa ni gantianlah serat. Okay, serat dalam tumbuhan tu. Dia punya penting untuk kita kalau kita makan pokok tu, sayur-sayuran tu, serat ni penting untuk sistem pencernaan kita. Okay, next. Makro dah habis, sekarang kita masuk kepada mikronutrien. Okay, mikronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okay, antaranya ialah boron. Okay, boron mensintesis klorofil dan juga dinding sel. Penting dinding sel untuk sel tumbuhan sebab dia memberikan bentuk sel dan keteguhan sel. Okay, kemudian dia membantu pembentukan buah dan juga biji. Parent pula membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Pokok yang muda ni maksudnya pucuk, cabang baru, dahan baru tu lah. Dan membantu respirasi sel. Okay, respirasi sel proses untuk masuk oksigen tadi, keluar karbon dioksida. Okay, bukan fotosintesis respirasi sel. Okey, seterusnya kuprum. Kuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Walaupun diperlukan dalam kuantiti yang kecil sikit sebab mikro, tapi tetap diperlukan. Okey. Molybdenum. Okey, mensintesis protein. Kebanyakan mikro dan makro ni fungsi dia untuk menghasilkan protein.
Membantu pertumbuhan sebab protein memang bantu pertumbuhan. Kemudian mangan terlibat dalam proses fotosintesis dan respirasi. Kalau pasang ulang-ulang perlu dalam fotosintesis dan respirasi. Sebab itulah antara proses yang penting dalam tumbuhan, fotosintesis, respirasi. Kalau tak boleh hidup. Okey, kemudian dia membantu pembentukan asid amino untuk mangan ya. Okey, zinc pula pembentukan protein dan juga klorofil. Okey, zinc. Dan membantu pembentukan daun. Okey, baik. Habis mikro, sekarang kita tengok kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Ini antara makronutrien yang cikgu sebut 4 tadi tu. KNOP. Sebab dalam soalan memang dia akan bincangkan 4 ni. 4 ni semua ditanya. Cuma oksigen tu tak masuk dalam kesan ni sebab oksigen memang semua benda hidup perlukan oksigen. Kita tahu kalau tak ada oksigen memang tak boleh nak hidup. Untuk proses respirasi. Jadi kita tengok tumbuhan yang sihat. Tumbuhan yang sihat, pertumbuhannya adalah pertumbuhan normal ni mestilah daun dia nampak hijau gelap, batang dia kuat, dot nampak lembek, Kemudian kita tengok akar dia banyak, daun dia lebor-lebor, itu tumbuhan yang normal, Batang kuat, daun di atas kecil, daun bawah dia besar. Biasanya daun kat atas tu berwarna hijau muda dan daun yang dah tua berwarna hijau gelap. Hijau tua, daun yang normal tua dah. Kemudian mesti ada bunga dan juga buah lah kalau pokok tu subur. Pokok yang sepatutnya ada bunga ada buah. Jangan pula pokok puding tu awak tunggu buah dia. Hak tu memang dok buah. Sifat dia dok buah, jangan tunggulah buah dia. Kan kata apa dok subur dok buah ni. Jawab pelik gitu Okey, kemudian akar dia normal. Akar dia normal ni kita kena tengoklah kalau akar tu dok berkembang maksudnya dok sihat lah. Kadang-kadang dekat akar tu pula ada ulat lah, ada jangkitan lah, lepas tu jadi lembek bawah menyebabkan pokok tu mati. Itu menunjukkan tumbuhan tu tak sihat lah. Okey, tumbuhan yang kekurangan nitrogen, apa tanda-tanda dia? Beza dengan hak yang subur tadi. Pertama, dok besar-besar. Besar tu je. Tanam pokok besar 2 jekat tu je. Dok tinggi-tinggi. Tu tanda dia tak cukup nitrogen lah tu. Tak tinggi-tinggi, tak bertumbuh. Kemudian batang dia lemah, batang dia lembek. Tak teguh molek batang dia tu. Dan kemudian daun bahagian atas tu kecil dan mudah gugur. Dia mudah luruh daun. Dan warna daun pula nampak dok berapa hijau molek. Daun yang subur ni daun dia hijau gelap. Kalau nampak kuning-kuning tu maksudnya dok subur. Melainkan daun tu memang jenis berwarna kuning. Jangan pula tukar. Daun ada pokok yang memang daun dia jenis berwarna kuning kan, bertopok-topok tu memang jenis daun gitu. Tapi awak tengok dekat bahagian hijau dia tu cukup hijau ke ataupun hijau kekuningan. Kalau dok cukup hijau maksudnya memang tak cukup nitrogen lah. Dan penghasilan. Ya. Ada orang masuk Cikgu ada orang nak masuk pula. Ya. Dia tak boleh masuk bila cikgu dok buka. Bila cikgu buka je dia auto. Okey. Cikgu kena tutup slide. Baik beres ya. Okey, tumbuhan kekurangan nitrogen tadi. Okey, ni cikgu dah ulas tadi. Daun dia tak cukup hijau. Okey, lepas tu pertumbuhan akar dia yang kekurangan nitrogen ni, pertumbuhan akar dia salah ni. Tidak normal, bukan normal. Yang normal tu maksudnya yang cukup nitrogen. Pertumbuhan akar dia tidak normal. Maksudnya akar dia sikit. Kemudian fosforus pula. Pokok yang tak cukup fosforus, ia akan terbantuk juga, lambat besar, lambat matang. Kemudian batang dia pun lembek, lemah. Daun di bahagian atas dia lebih kecil dan warna ungu. Warna ungu ni maksudnya dok hijau betul. Ungu awak tahu dah, warna macam ke nak jadi ke ungu-ungu sikit maksudnya dok cukup fosforus. Kemudian tengok akar dia. Akar dia sikit merosot, dok berkembang. Kemudian daun di bahagian bawah warna hijau kebiruan, gulung. Lepas tu tepi tu macam ada koko-koko, mula kering tepi. Ni tanda-tanda tak cukup fosforus. Balik pula. Lagi lepas habis kelas pergi tilik pokok-pokok yang ada di sekeliling rumah awak. Kena pasti yang mana kekurangan fosforus. Kalau boleh ambil gambar send dalam grup. Contoh-contoh kekurangan fosforus.
Okay, kemudian penghasilan bunga dan buah terhenti. Asalnya pokok tu bunga buah molek. Lepas tu tiba-tiba lama tak buah, tak bunga. Itu tanda kekurangan fosforus. Dan pertumbuhan juga akan merosot. Maksudnya setakat besar mungkin dekat lutut awak, lepas tu tak besar-besar dah. Sedangkan normalnya pokok tu sepatutnya lagi besar. Okey, kalium pula. Okey, tengok pokok yang kekurangan kalium, dia terbantuk juga dan dia mudah mati sebelum matang. Dah hidup lama, cepat mati. Okey. Lepas tu batang dia lemah, daun di bahagian atas dia keperang-perangan. Okey, hujung dia tu bergulung dan klorosis. Klorosis ni karat. Orang Terengganu panggil karat. Klorosis. Okey, patutnya daun tu bersih je kan, tapi ada nampak karat tu, topok-topok bitik-bitik tu. Okey, kemudian daun di bahagian bawah dia layu dengan tisu mati di tepi daun. Daun bawah ni mula lembek. Lepas tu ada tisu-tisu mati tepi daun. Tisu mati ni macam, pernah tengok tak pokok macam daun yang dia kering mula-mula, lepas tu dia jadi macam belubang-belubang yang ada rangka tu. Ada macam nampak macam net tu. Kalau perasan lah. Mati sebelum matang, batang lemah, daun bahagian atas topok perang, hujung daun bergulung. Lepas tu ada klorosis, karat. Okay? Karat di daun tu topok-topok dia. Patutnya tak ada topok, dia topok. Lepas tu daun mati di bahagian bawah, layu dengan tisu mati di tepi daun. Dan juga penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Dok buah, dok bunga. Okay? Akar pun makin berkurang. Okay, habis tajuk ni. Tajuk kita nitrogen tak masuk lagi. Minggu depan, Ahad minggu depan kita masuk kita nitrogen. Sebab kita nitrogen ni antara tajuk yang boleh tahan jugalah pening dia. Okay? Sebab dia kena ingat, kena hafal. Macam hok ni pun kena hafal juga. Dan seterusnya kita akan tengok dalam modul ulas next tugasan awak lah. Sekarang dah pukul 8.39. Sepatutnya kita patutnya habis dah sesi cikgu ngajar. Sekarang ni tugas awak untuk jawab latihan ni pula. Okey. Jadi sekarang rujuk modul masing-masing. Cuba jawab soalan latihan prestasi muka surat 14. 15 sampailah habis tajuk ni, termasuk eksperimen ni. Eksperimen ni kalau perasan dia gunakan larutan NOx, kultur. Okay? Kultur nitrogen, kultur tanpa fosforus dan juga kultur NOx lah. Okay, ni boleh ramalkan lah. Dia tak ada kultur lengkap ni, maksudnya ada 4. Larutan kultur lengkap tu ada 4, KNOP yang cikgu cover tadi. Okay, bila sebut larutan kultur lengkap ialah larutan KNOP. Larutan NOx. Dalam kutip ada tak dia tunjuk larutan NOx? Tak ada Dia sebut kultur lengkap juga. Okay, kultur lengkap tu maksudnya dia ada KNOP, kalium, nitrogen, oksigen, fosforus. Catat sikit dekat buku modul tu. Kultur lengkap maksudnya ada kalium, nitrogen, oksigen, fosforus. 4 yang cikgu cover tadi tu. Jadi walaupun eksperimen ni kita tak buat, kita boleh agaklah keputusan dia. Okay? Awak buat dulu jawapan sehingga pukul 9.30 jawab semua latihan ni, sesi tutorial. Dan kalau ada soalan boleh tanya sampai muka surat 19. Okay? Sebab kalau lama sangat siang kat awak pula, online lama-lama. Okay, setakat ni ada soalan? Ada masalah tak? Tak ada guys Okay, kalau tak ada, cikgu setakat ni je lah untuk sesi Google Meet. Sekejap cikgu nak ambil gambar je. Gambar untuk laporan.